Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke-886. Ini 886. Dan tajuk masih berkaitan dengan bankrupt. Dan tanggungan. Bankrupt dan tanggungan. Tanggungan orang lain. Baik, kita boleh teruskan seorang baca. Kalau dapat buka ini, siapa yang baca tu tolong buka mic. Silakan. Okey, saya baca Ustaz. Okey, silakan. Hadis 886 dan diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari riwayat Umar bin Khaladah. Dia berkata, kami datang kepada Abu Hurairah tentang seorang sahabat kami yang telah jatuh miskin. Maka ia berkata, sesungguhnya saya akan beri hukum pada kamu dengan hukum Rasulullah SAW. Barang siapa jatuh miskin atau mati, lalu seseorang dapati barangnya betul-betul padanya, maka ia lebih berhak dengan barang itu dan disahkan dia oleh hakim, tetapi dilemahkan dia oleh Abu Daud dan ia lemahkan juga tambahan sebutan mati itu. Ya. Baik, catatkan hadis 886, hadis lemah. Matan, orang yang sudah mati dan jatuh dalam perdagangan sama kedudukannya hukum orang yang jatuh dalam perdagangan kedudukannya adalah seperti hadis 884. Dan yang mati seperti hadis 885. Jadi hadis yang kita baca ini adalah hadis bertaraf lemah ataupun dhaif, dan hukum dia boleh diambil pada hadis 884 dan 885. Ya, kalau jatuh atau bankrupt daripada perniagaan atau perdagangan, maka rujuk balik kepada hadis 884. Kalau seandainya tuan itu mati, maka rujuk pada hadis 885, yang mana isi kandungan 885, apabila pedagang itu mati, maka barang-barang yang ada di dalam kedainya dibagi-bagikan kepada yang memberi hutang. Mana siapa yang telah memberi hutang atau meletakkan barang, biasa barang-barang ni kan barang-barang daripada company-company lain-lain letakkan barang kat situ. Dan kadang belum berbayar lagi. Sebab dia akan mengambil kadang minggu-minggu atau bulan-bulan. Dan dia datang akan menukarkan barangnya ataupun dia akan menambah barang yang sudah habis dan mengambil barang yang sudah luput. Jadi biasanya begitulah keadaannya.
Jadi bila mati tuan punya gedung itu atau kedai itu, maka ya, setiap ejen daripada company itu akan mengambil barangnya semula. Kalau bagian susu, maka dia ambillah segala tin-tin susu yang dia ambil, yang dia letakkan. Ya, kalau bagian Milo lah, macam itulah. Masing-masing akan mengambil balik barang dia. Itulah cara kalau sudah mati. Ya. Itu boleh rujuk pada 884 dan 885. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada 887. Sambung, baca lagi. 887, sambungkan. Okey, saya baca Ustaz. Okey, sila. Dari Amir bin Syarid, dari bapanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penahanan Ya, teruskan. Oh. Penahanan orang yang mampu itu menghalalkan kehormatannya dan seksanya. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan ditaklidkan dia oleh Bukhari dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Okey. Catatkan 887. Hadis sah. Matan, orang yang mampu yang selalu menunda-nunda bayaran hutangnya Bayaran apa Ustaz? Menunda bayar hutangnya boleh dilanggar kehormatannya dan boleh disita barangnya. Boleh dia apa Ustaz? Disita. Ditaruh? Boleh disita. SITA. Disita barangnya. Oh. Kena sita. Hukum memaksa orang kaya untuk menjelaskan hutangnya bila dia enggan untuk menjelaskan adalah halal. Jadi dalam hadis ini memberitahu bahawa seorang yang kaya mempunyai hutang kepada orang lain tetapi ia enggan untuk menjelaskannya, maka ia dapat dipaksa untuk membayar hutangnya dengan cara-cara yang sah. Dan apabila tidak juga mahu membayar, maka dia dapat dihukum. Maknanya kalau seandainya pengadu ini membawa kes kepada hakim, maka orang yang berhutang ini akan orang yang kaya ini akan menerima hukuman daripada hakim. Sedangkan dia mampu, tapi dia sengaja untuk tidak membayarnya atau sengaja nak melewat-lewatkannya.
Itu biasa kes-kes yang dibawa kepada penghakiman, kes-kes hutang yang banyak. Ya. Kadang kes-kes yang kita dengar, ya, mereka yang jadi penjamin, ya, mereka jadi penjamin, kemudian, ya, dah jadi penjamin, kemudian orang yang, ya, berhutang ini tidak membayarnya. Sedangkan, ya, anak yang dijamin tu sudah pun mempunyai kerja yang baik, gaji yang tinggi, ya. Tapi buat dek ia tak nak bayar, ya, dan si bapanya pun, ya, buat tak tahu. Ya, jadi orang yang jadi penjamin ini malang, ya, dia kena potong, ya, dia punya gajinya setiap bulan untuk melunaskan bayaran itu. Terkadang ada yang sampai bankruptcy pun ada, ya, sampai bankruptcy, ya, sehingga tidak boleh ke luar negara pun ada. Kerana apa? Semata-mata jadi penjamin. Ya, hal ini, ya, memang, ya, sesuatu yang tak patut sebagai orang Islam. Menganiaya saudari sendiri ketika dia meminta-minta, bukan main lonak mulutnya. Tapi bila dah dapat, dia lupa diri. Ya. Dah senang, lupa diri. Inilah masalahnya. Ya. Jadi, teruskan lagi, 888. Saya baca Ustaz. Okey. Hadis 888. Dari Abi Said Al-Khudri, ia berkata, seorang kena kerugian di dalam buah-buahan yang ia beli di zaman Rasulullah SAW hingga jadi banyak hutangnya. Lalu ia jatuh miskin. Maka Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kamu kepadanya. Orang-orang bersedekah kepadanya tetapi tidak sampai untuk membayar hutangnya. Maka bersabda Rasulullah SAW kepada pembeli-pembeli hutang, ambillah apa yang kamu dapat dan tidak ada bagi kamu melainkan itulah. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. Hadis 888 hadis sah. Matan dia, orang-orang yang memberi hutang orang-orang yang memberi hutang tidak boleh menuntut lebih dari apa yang dapat. Hukum sebagai satu ketentuan. Maknanya, seorang yang jatuh bankrupt, ya, bankrupt, maka ia hanya berkewajipan mengendalikan hutangnya sebanyak baki barang yang dimilikinya. Apabila barang-barang baki yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar hutang, maka pemberi hutang tidak dapat mengambil barang lain dari orang tersebut. Jadi dalam kes hadis yang dibaca ini, ya, kalau kita perhatikan, orang ni, ya, berniaga dan ada orang yang memberikan modal ataupun pinjaman. Jadi perniagaannya pula jatuh bankrupt. Ya. Jadi sehingga terkenal lah yang dia ni memang sangat susah. Ya. Benar-benar dah tak ada. Jadi oleh itu Rasul memerintahkan siapa-siapa nak bersedekah, sedekahlah dengan dia tu susah. Ya. Maka orang-orang pun bersedekah. Tapi dengan sedekahnya itu juga tidak dapat nak melunaskan hutangnya. Maka Nabi jumpa dengan orang yang memberi hutang tadi. Dia kata, engkau ambillah apa yang dah ada ni,
Ya, tidak ada lebih daripada itu melainkan itulah yang ada padanya. Ya. Jadi ya, orang itu ya menuntutlah atau mengambil barang yang ada, ya, tak lebih daripada itu. Sebab ya, hanya itu yang ada. Itu maknanya sampai peringkat macam itu tidak boleh memaksa, ya, sampai orang tu suruh ya melakukan sesuatu yang tidak munasabah. Jadi ya terpaksalah orang yang memberi hutang tadi kena meredai apa yang sudah berlaku ataupun dia bersedekah lebihnya kepada orang yang dia sudah jatuh bankrupt itu. Lagi 889. Saya baca Ustaz. Silakan. Dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari bapanya bahawasanya Rasulullah SAW telah tahan harta Muaz dan jual dia buat bayarkan hutangnya. Diriwayatkan dia oleh Daruqutni dan disahkan dia oleh Hakim dan Abu Daud. Keluarkan dia sebagai mursal dan ia kuatkan kemursalannya. Baik, catatkan dulu. Hadis 889 hadis sah. Matan, hakim boleh menyita. Hakim boleh menyita barang seseorang untuk membayar hutang orang itu. Hukum mubah. Jadi biasanya kalau orang yang jatuh bankrupt, contohnya suami jatuh bankrupt, ya, hakim ya hanya sita harta suami, tapi harta isteri anak-anak ia tidak kena mengena. Ya, dia tidak akan sita. Sebab itu kadang ahli perniagaan tu dia ya menamakan harta-harta tu kepada anak dia, so isteri dia, ya. Dikuatiri kalau dia jatuh bankrupt nanti, ya hanya dia saja yang terpalit bankrupt, ya. Tapi ya di belakangnya yang support tu lagi besar lagi. Mana yang support belakang tu besar lagi. Jadi dalam hal bankrupt ni yang dikenakan atas nama dia saja. Dia tidak akan sita ya, nama isteri ataupun nama anak-anak, ya. Itu diterangkan dalam hadis ini, ya. Itu dikatakan hakim boleh menyita barang seorang untuk membayar hutang orang itu, ya. Itu yang kadang kes sampai hakim kata, ya, berapa yang kamu sanggup bayar, mana dah tak ada lah, dah tak ada harta, ya, semua dah disita. Jadi berapa yang sanggup kamu bayar? Tuan Hakim, saya sanggup bayar ya RM2 saja. Maka ya dijatuhkan hukum RM2 sampai mati dia bayar. Dia kena bayar RM2 je sampai mati, ya. Memang tak langsai lah pun, ya. Jadi itu yang mampu kata RM2, maka RM2, ya. Dia wajib bayar. Baik. Sambung ya, 890 dengan 891 ya. Silakan. Yang dah baca pun boleh baca lagi. Okey, saya baca Ustaz. Okey, silakan. Hadis 890. Dari Ibnu Umar, ia berkata, dihadapkan saya kepada Nabi SAW pada hari peperangan Uhud. Sedang saya berumur 14 tahun. Maka ia tidak izinkan saya.
dan dihadapkan saya kepadanya pada hari peperangan Khandaq. Sedang saya berumur 15 tahun, maka ia izinkan saya. Muttafaqun alaih. Ya. Satu lagi. 890A. Dan dalam satu riwayat bagi Baihaqi, maka Nabi SAW tidak izinkan saya dan tidak anggap saya sudah balik, dan disahkan dia oleh Ibnu Huzaimah. Ya, baik. 890 dengan 891 sekali ya hukum dia. Hukum A tadi tu Sorry. 890 dengan 890A. Oh, ada satu lagi lah. 891. Baca teruskan. Satu lagi. Okay. Hadis 891. Dari Atiyah Al-Qurazi, ia berkata, kami dihadapkan kepada Nabi SAW pada hari peperangan Quraizah. Maka siapa-siapa yang sudah tumbuh dibunuh dan siapa-siapa yang belum tumbuh dibebaskan. Saya adalah dari orang yang belum tumbuh, maka ia bebaskan saya. Diriwayatkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Ibnu Hibbah dan Hakim. Dan ia berkata, hadis itu menurut syarat dua syekh. Dua syekh itu maknanya Bukhari Muslim ya. Kalau dalam pelajaran hadis disebut dua syekh. Mana Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim juga disebut dalam hadis sebagai dua syekh. Kadang muttafaqun alaihi, kadang ya sahihaini, dua sahih. Dua sahih maknanya Bukhari dan Muslim ya. Itu maksudnya. Baik, kita catatkan 890 890A 891. Hadis sah. Matan yang boleh dibankruptkan dalam perdagangan ialah pedagang yang sudah balik. Hukum sebagai satu ketentuan. Ya, dalam hadis ini dia ambil contoh dalam peperangan ya, dalam peperangan ya, mana yang sudah balik, musuh yang sudah balik ya, dia akan boleh dibunuh. Musuh yang belum balik dia akan lepaskan. Jadi ya, pada masa itu ya, kadang badan ni besar. Badan besar tapi dalam segi umur dia masih muda lagi. Ya. Contohnya ya, umur dia belum ada 15 tahun. Tapi badan dia dah besar. Ingat sudah balik. Ya, tapi sebelumnya dia belum balik lagi. Contohnya dalam hadis ini diterangkan ketika itu saya umur 14 tahun. 14 tahun dah ikut perang. Ya, jadi badan dia besar macam orang dah muda, orang muda-muda lah macam tu ya. Tapi dia sebenarnya budak lagi. Kemudian ya setelah umur 15 tahun Nabi baru izinkan. Semasa dia umur 14 tahun Nabi tidak izinkan. Tapi dalam peperangan pula kalau musuh tu ya didapati masih muda lagi ya, masih muda lagi. Kalau seandainya dia sudah balik, ya maka dia akan dibunuh. Musuh tu dibunuh, boleh dibunuh. Tapi kalau belum balik akan dibebaskan. Ya. Itu yang dikatakan di sini apa makna tumbuh? Tumbuh apa? Tumbuh bulu hari-hari maknanya. Ya. Dah tumbuh bulu hari-hari itu makna dah balik lah tu, dah boleh dibunuh. Macam tu. Kalau yang belum tumbuh lagi dibebaskan. Itu maksudnya. Ya.
Jadi dalam hadis ini diambil untuk menguatkan tentang bankrupt. Bankrupt pun mengikut umur macam tu juga. Kalau dia bankrupt umur yang belum balik, maknanya tidak dihukum bankrupt. Maknanya tidak dijatuhkan bankrupt. Macam orang yang membunuh belum cukup umur. Dia tidak dikenakan hukum bunuh. Macam itulah contohnya. Tapi kalau seandainya umur dia dah 18 tahun ke atas, maknanya dia akan kalau dia membunuh, dia akan sabit kesalahan, dia akan dibunuh. Itu contohnya macam tu. Jadi bukan bankrupt ni tak kira umur. Dia kira umur juga. Baik ya. Lagi 893. 892 892. Oh, sorry. 892, sorry. 892. Okay. Saya baca Ustaz. Sila. 892 dari Ammar bin Su'aib, dari bapanya, dari datuknya, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang perempuan memberi satu pemberian melainkan dengan izin suaminya. 892A, dan dalam satu lafaz, tidak boleh bagi seorang perempuan mengurus soal hartanya apabila suaminya memilikinya. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan pengarang-pengarang Sunan kecuali Tirmizi, dan disahkan dia oleh Hakim. Pengarang-pengarang Sunan ni pengarang hadis. Pengarang hadis. Penyusun hadis. Baik ya, kita catatkan 892 hadis sah. Matan, barang isteri yang telah barang isteri yang diserahkan. Apa dia Ustaz? Tolong ulang Ustaz. Barang isteri. Barang. Barang isteri yang diserahkan. Ustaz, ini campur tak 892A? Sambung sekali ya. 892 dengan 892A. Campur. Okey ya, saya ulang balik. Barang isteri yang diserahkan pemeliharaannya kepada suaminya nokta apabila si isteri bankrupt maka barang itu tidak boleh disita tanpa izin suaminya. Hukum sebagai satu ketentuan. Contohnya seorang isteri dia berniaga. Jadi barang tu dah diserahkan kepada suami untuk menjaganya. Jadi bila si isteri tu bankrupt, barang yang ada pada suaminya itu dia tidak boleh disita. Kerana apa? Kerana barang itu sudah diserahkan pemeliharaannya kepada suaminya. Jadi artinya yang disita hanya barang isteri saja. Itu hukum ketentuan. Itu dikatakan ahli-ahli perniagaan ni kadang menamakan nama anak, nama isteri dan sebagainya. Jadi dia takut kalau seandainya perniagaan dia bankrupt, itulah. Jadi yang terkena dia saja.
dia buat macam tu lah kebiasaan. Ya. Kemudian kita sambung hadis 893 ya. 893 akhir daripada tajuk ini. Silakan. Okay, saya baca Ustaz. Okey, silakan. Dari Qabisah bin Mukharik, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal melainkan bagi salah seorang dari 3 orang. Seorang menanggung satu tanggungan, maka halal baginya minta-minta hingga ia mendapatnya. Kemudian ia berhenti, dan seorang kena bahaya yang membinasakan hartanya, maka halal ia meminta-minta hingga ia dapat kehidupan yang tetap. Dan seorang kena kemiskinan hingga 3 orang yang berfikiran baik dari kaumnya berkata, si Anu kena kepapaan, maka halal ia meminta-minta. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Ya, hadis 893. Hadis 893 ini hadis sah. Matan, lihat hadis 664. Hukum sebagai satu ketentuan. Artinya, ya, hadis ini ada kaitan dengan hadis yang kita dah baca yang lalu, iaitu hadis 664, yang mana ada 3 golongan manusia halal atau diperbolehkan meminta-minta. Ya. Satu, orang yang terbelenggu hutang. Ya. Orang yang terbelenggu hutang tetapi tidak dapat menjelaskannya. Dia sudah terbelenggu dan apa lagi dia sudah tertimpa musibah yang tidak dapat untuk melunaskan hutang-hutangnya. Maka dia dihalalkan boleh meminta-minta. Yang kedua ialah orang yang ditimpa musibah hingga habis semua hartanya. Contoh biasa kebakaran, ataupun banjir, hanyut segala hartanya atau hangus segala hartanya. Maka ia diperbolehkan meminta-minta. Ya. Yang ketiga, orang yang jatuh miskin. Kemudian orang-orang pun ada orang-orang mengatakan si fulan tu sekarang dah susah sangat. Yalah, dulu dia memanglah senang, tapi sekarang ni dia memang susah. Sampai nak makan pun dia meminjam-minjam, minta-minta makanan. Jadi orang-orang pun mengatakan, sekurang-kurangnya ada 3 orang pun dah mengatakan macam tu, yang terdekat dengannya. Dia mengatakan bahawa si fulan tu memang susah sangat. Maka dia boleh meminta-minta, atau yang tahu juga boleh memberikan bantuan. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa meminta-minta itu tidak halal kecuali 3 ini. Orang yang terbelenggu hutang, orang yang tertimpa musibah, orang yang jatuh miskin. Dulu kaya tapi silap langkah, kena scammer, jatuh miskin. Jadi yang macam ni boleh dia meminta-minta. Apalagi ada bukti orang-orang yang berdekatan mengatakan si fulan tu memang susah sangat. Baik, maka tamat tajuk yang kita bicarakan. Jadi tajuk yang kita bicarakan itu ialah berkaitan dengan apa tadi, iaitu berkaitan dengan kes taflis, atau sebut muflis. Muflis ni bahasa Arab juga, orang yang bankrupt.
dan juga wal hajri, iaitu tanggungan, berkaitan dengan tanggungan. Jadi sekarang ni kita masuk satu bab lagi, boleh kita sambung sedikit. Tajuk Babus Sulhi. Babus Sulhi. Bab perdamaian. Bab perdamaian. Okey, silakan siapa nak baca. Bab ni pun tidak panjang, hanya 2-3 hadis sahaja. Silakan. Nanti kejap saya mute. Dari Amr bin Auf al-Muzani bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, perdamaian itu halal antara muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan muslimun wajib berpegang dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Diriwayatkan dia oleh Tirmizi dan ia sahkan dia, tetapi mereka bantah dia kerana rawinya, iaitu Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf itu adalah lemah. Rupanya ia anggap ia 4 sah lantaran banyak jalannya. Satu lagi. 895 dan sesungguhnya telah disahkan dia oleh Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah. Itu saja. Baik, kita catatkan hadis 894 dengan 895. Hadis sah. Matan, boleh mengadakan perjanjian dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Asal tidak apa, Ustaz? Asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Baik, jadi maksud daripada hadis yang dibaca tadi. Hukum, Ustaz. Hukum belum Hukum ubah. Mana bila antara mubah. Maksudnya bila antara seorang muslim dengan lainnya terjadi perselisihan, maka haruslah berupaya melakukan perdamaian. Akan tapi tidak dibenarkan perdamaian itu yang menimbulkan pelanggaran terhadap hukum, iaitu bila perjanjian itu menjadikan yang halal sebagai barang haram atau menjadikan barang haram jadi halal. Dan setiap orang muslim wajib menepati janji-janjinya. Selagi mereka tidak merompakkan janji, selagi janji itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Jadi kalau seandainya benda yang haram tapi dalam perjanjian itu suruh halalkan, itu kita tak boleh terima, orang muslim tidak boleh terima. Begitu juga barang yang haram suruh halalkan, contohnya babi itu haram, dalam perjanjian itu kita suruh halalkan babi itu contoh, ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan akidah sekalipun, contohnya
membolehkan kita menyembah berhala dalam perjanjian itu. Itu juga melanggar atau bertentangan dengan agama. Jadi itu dikatakan kita boleh pegang janji selama janji itu tidak merosakkan syariat. Kalau perjanjian itu merosakkan syariat sampai peringkat yang haram boleh halal, yang halal boleh haram, itu jangan ikut. Jangan ikut perjanjian itu. Jangan terima perjanjian itu. Baik lagi, siapa nak baca? Kita boleh habiskan tajuk ni. 896. Silakan. Okey, orang yang sama boleh baca. Teruskan. Ya, saya baca Ustaz. Okey, sila. 896. Dari Abu Hurairah bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, tidak boleh seorang tetangga melarang tetangganya memasang kayu gelagar di temboknya. Kemudian Abu Hurairah berkata, mengapa aku lihat kamu berpaling daripadanya? Demi Allah, aku akan taruhkan kayu-kayu itu atas bahu-bahu kamu. Muttafaqun alaih. Ya, satu lagi. 87. Dari Abu Humaid As-Saidi berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak halal seorang mengambil tungkat saudaranya dengan tidak redanya. Diriwayatkannya oleh Ibnu Hibban dan Hakim di kitab sahih keduanya. Ya. Baik, semak semula. Hadis 896 dulu, catatkan. 896 hadis sah. Matan, dilarang seorang tetangga melarang kepada tetangganya untuk menyandarkan kayu di tanahnya. Hukum haram. Hadis 897 hadis sah. Matan, dilarang mengambil barang seseorang tanpa kerelaan daripadanya. Hukum haram. Baik. Kita hidup berjiran. Nombor satu hadis yang ke-896. Kita hidup berjiran. Terkadang jiran tengah buat renovate rumah dia. Jadi terkadang ada juga kayu-kayu bersandar di tembok menghala ke rumah sebelah. Jadi jiran sebelah ini kena berlapang dada lah sedikit. Jangan melarang sehingga tak dibenarkan langsung menyandarkan kayu-kayu untuk sementara. Jadi rupanya hal ini jadi satu hukum yang dikatakan hukum haram kalau kita berbuat demikian. Maknanya tumpang, itu mana tumpang sementara, bukan nak dicacak, nak disandar terus-menerus, tapi hanya tumpang sementara. Jadi hal ini hendaklah diterima oleh jiran. Mana jiran kena berlapang dada. Itu dikatakan
dalam hadis ni kata apa? Wallahi li'armiyanna biha baina ktafikum, katanya. Demi Allah, aku akan letakkan kayu-kayu palang itu di bahu-bahu kalian, bahu-bahu kamu. Mana di bahu-bahu kamu. Artinya macam itulah maknanya. Ya, kita kena berlapang dada. Ya. Jadi tetangga jangan halang lah. Maknanya ya, itu dikatakan kena bertolak ansur. Sebab dia tengah mengubah suai rumah, ya, ataupun jiran tu tengah buat rumah baru. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiran. Ya. Tapi jiran kena bertolak ansur. Ya. Tapi seandainya habuk itu terlampau banyak, maka orang yang punya rumah hendaklah dia merentangkan canvas dan sebagainya menghalang habuk itu masuk ke rumah jiran. Itu memang wajib lah kena buat macam tu supaya tidak menyakiti hati jiran. Sekadar untuk sandar-sandar kayu tak ada apa. Baik, hadis yang akhir tadi, 897 ni. Ini diterangkan apa? Tidak halal seorang mengambil tongkat saudaranya tanpa persetujuannya. Sekadar tongkat je, nampak tak? Sekadar tongkat je kita ambil, pun itu satu kesalahan tanpa izinnya. Ya. Biasa kalau kat masjid ni, orang ni sandarkanlah tongkat tu di tiang A. Datang orang lain pula, dialih pula kat tiang B. Dahlah berkelintau orang tua ni mencari tongkatnya. Tak mana pergi. Ini juga satu kesalahan. Nabi rupa dah bagi tahu dah hal ni. Berkaitan hal Nabi dah bagi tahu. Maknanya tongkat tu sama juga. Yalah. Berkelintau lah orang tua ni cari tongkat. Mana pergi. Padahal tiang sebelah je dia letakkan. Tak nampak. Tersorok sikit. Kalau mau kasut orang dekat masjid macam mana? Sama lah tu. Sama lah. Tak kira lah kat mana. Sedangkan kadang-kadang kita ni, kalau sama-sama bekerja ke sama-sama belajar pun contohnya, kita nak mengambil pen kawan tu pun kita kena tanya dulu. Nak pinjam ke nak apa, tak cakap dulu, jangan main ambil dulu. Itu pun jadi kemarahan kadang. Dia ambil senyap-senyap, orang ni nak pakai dah. Mana pen aku ni, menggelabah mencari sana sini tak jumpa. Kan? Akhirat dia tu. Lalu je. Sama dengan apa kes bab berkaitan dengan imam kan, yang Nabi kan melarang seseorang tu mengambil tempat kedudukan orang lain, iaitu imam tu, tempat imam tu. Imam yang sudah dilantik, orang lain tidak boleh ambil alih tempat tu kecuali dengan izinnya. Jadi tak boleh sewenang-wenang makmum ni datang tengok imam lambat sikit dia terus ambil alih. Tak boleh. Dia kena tunggu juga sebab imam ini sudah dilantik, memang dia jadi imam di situ. Kecuali dengan izinnya, dia izinkan, mungkin dia tak dapat datang ke, itu lain. Tapi kalau tak ada berita, kena tunggu dulu. Ini pernah berlaku di Selangor. Di Selangor. Yang mana orang yang dia singgah, satu van tu singgah lah dekat satu surau. Jadi satu surau ni memang ada imam, tapi imam tu memang biasanya lambat. Makmum-makmum situ dah faham lah. Makmum situ dah faham. Tapi orang yang singgah ni, dia rasa macam dah lambat sangat imam ni, tak sampai-sampai. Lalu dia pun lantiklah seorang daripada rombongan ni.
makmum tu makmum situ dia tak ambil indah lah. Diam je. Lalu naiklah salah seorang yang mendatang tadi jadi imam. Jadi imam. Jadi bila dia sujud, dia sujud, dia bangun, apa terjadi? Dia punya sejadah tu melekat dekat dahi dia. Tak lepas. Sejadah tu melekat dekat dahi dia. Bangun, sujud, ikut je. Melekat. Sebab dia kata orang situ, imam situ, dia panggil sebagai kalau orang kita kata wali, dia kata imam situ wali, jadi orang tu dia mengambil tempat dia tanpa izin. Sejadah tu melekatlah kat dahi tu, turun naik ikut je. Tak boleh tanggal. Ustaz, mana Ustaz? Saya nak tahu. Ada si jangkang. Ya, Selang ya. Kisah benar lah ya. Kisah benar lah tu. Orang Kelang kan banyak wali-wali je. Itulah. Situ banyak orang pandai-pandai. Tapi itu dia mana pengajaran. Kita jangan mengambil tempat orang, hak orang. Kita mendatang, tiba-tiba kita pula mengambil tempat sewenang-wenang macam tu. Tak boleh. Bos jadah balik. Nasib baik dah salam. Ini lebok balik. Nasib baik dah salam tu. Dah salam tu tanggal. Dah salam tu dia tanggal. Sebelum salam tu dia ikut je sejadah tu, naik turun. Bila macam tu teringat Dia nampak ke depan tertutup muka dia. macam pakai furdah lah. Teringat Cina ala hantu kan tampak kertas tempat dia tu. Cina ala hantu. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Nak tanya kan macam kat masjid kan dia ada orang tu ada selalu dah datang, dia memang ini makmum lah kan, dia memang dia datang selalu, dia duduk kat situ Ustaz. Habis tu kan kalau orang lain datang, dia tak dekat tempat tu, tak ada orang tu pun tak tahu siapa kan. Ada orang tu dah ambil dekat saf tu, tempat yang selalu tu, itu tak ada masalah kan Ustaz? Tak ada, sebab masjid ni wakaf. Tak boleh siapa memiliki. Kecuali imam. Makmum tak boleh book tempat. Sama dengan kubur. Jangan nak book tempat. Laki aku mati kat sini, aku book tempat sebelah dia, cacak sebelah. Tahu. Siapa dulu. Siapa first come first serve lah ya Ustaz. Yelah, sajalah nak dah tengok dah melekat. Kita dah lama tak ke masjid. Kita pergi masjid, orang tu hari-hari datang saja. Covid ni kan takut melekat pula. Tak. Kalau makmum tak, makmum dia tak boleh book. Makmum tak tarah wali kan. Tak ada tarah wali. Tolong pula belajar hadis lagi dia. Kan sana banyak orang Jawa dipanggil kiai, Pak Kiai kan. Kadang ilmu dia, taraf dia tinggi. Jadi tak boleh nak main-main. Macam tu lah. Taraf dia. Baik, sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah.